Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada semua followers Little Abqari Facebook. Little Abqari, selamat datang. Kita bertemu sekali lagi pada segmen Check in Firdausi. Alhamdulillah, kita tinggal beberapa hari saja lagi akan melangkah ke bulan Ramadan, bulan penuh barakah, bulan penuh mulia, sebuah hadiah daripada Allah SWT kepada umat Islam. Jadi saya sangat berbesar hati dan rasa bertuah kerana bersama-sama kita pada malam ini untuk slot check-in Firdausi ialah Ustaz Dr. Ahmad Irfan Iqmal Hisham, pensyarah kanan Universiti Malaysia Pahang, merangkap ahli jawatan kuasa falak negeri Pahang. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Alif, apa khabar? Alhamdulillah. Jadi saya pilih tajuk ni memang sesuai lah dengan Ustaz sendiri yang memang berlatar belakangkan ilmu falak dan juga astrologi. Jadi insyaAllah manakala bulan Ramadan pun sudah semakin hampir. Jadi sebelum Ustaz menyambung kuliah atau perkongsian pada malam ini, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak bertanya kepada Ustaz. Kan? Soalannya simple je. Soalannya yang setiap tahun umat Islam di Malaysia ni akan tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti. Jadi manakala Ustaz ni memang bidang kepakarannya astrologi. Jadi boleh Ustaz kongsikan sedikit sebelum kita bermula, apa yang orang selalu sebut nak pergi melihat atau nak pergi tengok anak bulan tu? Apa maksud melihat anak bulan tu dan macam mana orang yang dipertanggungjawabkan atau diamanahkan tu nak menentukan anak bulan tu kelihatan ataupun tidak? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Alif. Terima kasihlah kerana daripada Little Abqari Education Global telah pun menjemput saya. Sebenarnya Cikgu Alif adalah merupakan kekanda saya lah di zaman sekolah menengah dulu. Banyak saya menuntut daripada Cikgu Alif ni dalam beberapa bidang lah, bidang kesenian, okay, dan seumpamanya. Rindu zaman dulu bang. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dah dapat. Kita tak apa nak ada suara ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah serta mungkin ada anak-anak tapi takut pukul 9 ni, takut semua dah ready nak tidur belaka dah ni. Esok sekolah kan, dah cuti panjang ni. Jadi alhamdulillah tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan satu aktiviti yang biasanya sebahagian daripada umat Islam akan lakukan apabila menjelang bulan puasa, dan bukan setakat bulan puasa saja, tapi bila kita nak menyambut Hari Raya Idul Fitri dan lebih daripada lagi. Ya betul. Itu yang lebih penting. Dan juga nak menentukan Raya Haji. Dan sebenarnya setiap bulan kita buat benda ni bang, cikgu iaitu kita akan mencerap anak bulan setiap 29 hari bulan dalam takwim Hijri. Jadi kita tahu bahawa ibadat dalam Islam ni ada sebahagian daripadanya dia tertakluk kepada persoalan masa. Contohnya semayang kita lah. Dalam persoalan semayang, Allah bagi tahu dalam Quran, inna solata kanat adal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan ke atas orang beriman. Dia mawqut. Mawqut ni daripada perkataan waktu-waktu. Dia ada waktu masuk, dia ada waktu afdal, dia ada waktu yang kalau boleh jangan buat, okey, dan waktu tamat. Sama juga dengan ibadat puasa. Ibadat puasa yang fardu itu Allah bagi tahu dengan jelas dia dilakukan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini dia tertakluk dalam sistem kalender yang berasaskan bulan. Dia panggil sebagai lunar calendar. Lunar calendar. Dia berbeza dengan satu lagi jenis kalender yang kita pakai secara popular di Indonesia ni, yang dikenali sebagai Gregorian ataupun kalender Masihi lah. Kalender Masihi ni dia merujuk kepada solar ataupun pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi untuk kalender matahari ini dia punya penentuan bulan Januari 31 hari. Dia sentiasa kekal, konsisten. Standard kan? Standard. Sampai 28-29. Itu kerana apa? Kerana pergerakan bumi mengelilingi matahari itu 365 hari point.
24, itulah dia ada faktor 20. Pasal tu setiap 4 tahun ada 1 tahun lompat. Extra tadi. Ya. Tapi dalam kalender lunar, kalender bulan ini, sebenarnya bukan orang Arab dan bukan umat Islam saja yang pakai kalender lunar, tapi sebaliknya kalender Cina pun menggunakan kalender lunar juga. Orang India pun mereka ada kalender lunar mereka. Yahudi pun mereka menggunakan kalender lunar berasaskan bulan. Cuma dia ada perbezaan bang. Ini yang menarik yang Cikgu Alif makna kata kalau kita tengok dulu orang dulu kalau dia nak predict, dia nak forecast bila raya, bila puasa ni, kadang-kadang mereka tengok kalender kuda, betul tak? Dia guna dia bangsa Cina yang print kan. Tapi biasanya kalender kuda tu dia akan beza 2-3 hari. Dia punya 1 hari bulannya. Dia punya 1 hari bulannya berbeza 2-3 hari. Kerana kita ada sistem pengiraan dan sistem penentuan hari pertama tu berbeza. Kalau secara ringkasnya, kalender Cina mereka semata-mata berdasarkan kepada hitungan, calculation ataupun ilmu hisab. Sedangkan dalam kalender Islam ni, kalender hijrah, kita panggil takwim hijrah, nak masuk 1 hari bulan ni, dia kena nampak anak bulan, kena melihat. Pasal tu, itu yang dibahaskan oleh para ulama. Apakah hikmah? Kan susah-susah kita kena mencerak anak bulan kan. Sebenarnya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau kita nak masuk dalam something yang serius, iaitu ibadat puasa ni, kita kena mulakan dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Jadi kat sini lah bang, dia punya intronya, betapa pentingnya aktiviti mencerap anak bulan sebagai salah satu daripada benda yang rutin lah apabila nak masuk bulan puasa dan seumpamanya. Okey, jadi harap dengan penjelasan ringkas tu para ibu bapa mungkin anak-anak kan, kalau sebelum-sebelum ni setiap kali sebelum berpuasa tu ternanti-nanti pengumuman penyimpan mohon-mohon besar diraja nak maklumkan sama ada anak bulan kelihatan ataupun tidak. Jadi itulah. Jadi kalau boleh saya tanya kepada Ustaz Doktor, maksudnya kalau nak mencerap anak bulan ni siapakah yang qualify ataupun berkelayakan untuk menentukan, dan kita ada beberapa poin-poin kan. Betul. Tempat untuk melihat. Jadi kalau macam ada 10 tempat tu, 5 kelihatan, 5 tak kelihatan, macam mana? Okey, sebenarnya kita kena tahu bahawa dalam tabiat agama kita ni, dia ada beberapa benda yang dia bersifat teori yang ada dalam nas syarak, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Tapi ada beberapa elemen yang nak tak nak kita kena ada masukkan elemen taqnin, yakni orang kata kaedah tata cara dan governance. Makna kata contohnya kita tahu bahawa kalau dalam persoalan nikah kahwin, cerai dan rujuk kan, kalau kita nak bernikah ataupun nak menikahkan anak kita sebagai contoh ataupun siapa saja anak orang, okey, kalau ikut rukun, kalau cukup 5 rukun tu cukup lah. Tapi kalau kita biarkan begitu saja, mak kata dia elemen nak mengawal tu susah. Pasal tu ada sebagai benda yang kita kena govern, kena serahkan kepada pihak berkuasa. Jadi dalam persoalan mencerak anak bulan ni memang betul bahawa kalau kita tengok dalam hadis, Nabi pernah semasa zaman baginda menerima persaksian seorang Arabi, yakni orang Arab Badui lah, ataupun kat Malaysia ni macam orang hulu lah, orang kampung, mungkin orang asli, orang yang duduk jauh daripada ketamadunan. Nabi pernah menerima persaksian mereka. Dia kata dia nampak anak bulan. Maka Nabi terima persaksian dia. Maka esok bila nampak anak bulan, mak kata esok ataupun malam tu jadi satu hari bulan, satu Ramadan. Tetapi di negara kita ni kita telah pun mengawal aktiviti cerapan ni. Bukan nak kata tak boleh mencerap. Orang awam pun boleh mencerap, tak ada masalah. Tapi cerapan yang diterima adalah cerapan orang-orang yang ada tauliah, yang diberikan tauliah oleh pihak berkuasa. Dan dalam konteks negara kita ni, urusan negeri ni, urusan agama dia adalah senarai negeri. Jadi kebetulan di Malaysia dalam persoalan falak, pihak berkuasa yang ada otoriti adalah Jabatan Mufti setiap negeri. Macam saya di negeri Pahang, maka Jabatan Mufti negeri Pahang dia ada jawatan kuasanya. Jawatan kuasanya terdiri daripada orang-orang yang ada asas lah ilmu falak. Pasal bila kita nak tengok anak bulan ni, nanti mungkin next round nanti saya boleh tunjuklah beberapa sampel
sampel gambar anak bulan kan. Mungkin ada orang ingat, alah tengok anak bulan ni simple je, carilah tengok kat langit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dan Cikgu Alif langit kita ni luas. Langit kita ni luas. Nak tengok mana, kat mana dia punya lat long kedudukannya azimut. Nak tala ke mana Nak tala ke mana. Jadi itu semua kena ada knowledge. Zaman Nabi dia simple. Zaman sekarang kita knowledge tu, ilmu pengetahuan tu semakin berkembang. Jadi inilah yang kita kalau boleh adalah daripada lepasan Little Abqari ni, kalau boleh satu hari nanti boleh jadi ahli astronomi ataupun pakar dalam ilmu falak, mudah-mudahan kan. Pasal ini semua ilmu yang Allah bagi kepada kita. Jadi menjawab soalan Cikgu Alif tadi, di Malaysia urusan cerapan adalah tertakluk kepada Jabatan Mufti setiap negeri, dan setiap negeri telah pun menggazetkan beberapa tapak cerapan. Tapak cerapan itu saja yang kalau nampak lah. Tapi kat Malaysia ni Cikgu Alif kita bagi hint sikit lah. Realitinya sebenarnya adalah susah nak nampak kat Malaysia ni. Susah nak nampak kat Malaysia ni. Susah nak nampak tu pada 29 hari bulan. Tapi kalau contohnya kalau tak nampak dan kita genapkan esoknya dia 30 hari bulan. Yang 30 nak masuk 1 hari bulan tu insya-Allah mudah nampak. Pasal orang kata anak bulan tu umur dia dah tua. Jadi pencahayaannya dah semakin jelas. Jadi tu sikit sebanyak lah bang. Nanti kita boleh tengoklah contoh gambar-gambar. Okey. Semakin menarik nampaknya. Okey. Jadi insya-Allah itu sebagai kita punya kata introduction lah, pembukaan itu dah semakin menarik, sebab bila menyentuh soal astrologi ni, zaman kanak-kanak kita selalu kita melihat ke langit, kita melihat bintang-bintang, dan kadang-kadang kita tertanya-tanya apakah ada satu alam lain ataupun makhluk lain kan. Sebab daripada zaman kita kecil ni selalu tengok filem Hollywood ni ada UFO lah macam-macam kan. Jadi macam mana kita nak kaitkan alam semula jadi ataupun keindahan ilmu astronomi ni dengan kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Jadi mungkin Dr. Ustaz Dr. Ifrah boleh kongsikan dari sudut pandangan seorang yang dah mempelajari ilmu astrologi ni, bagaimana kita nak kaitkan dengan kepada Tuhan dan bagaimana ia turut mempengaruhi dalam kita nak menjalani ibadah berpuasa yang akan datang ini, bulan Ramadan ini. Mungkin boleh kita kaitkan sekali dengan kehebatan dan keagungan Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih, satu soalan yang baik Cikgu Alif. Tapi mungkin Cikgu Alif, saya ada sediakan sedikit slide tu. Boleh Cikgu Alif share untuk audiens kita, dan kita akan terus jawab soalan Cikgu Alif tadi lah. Cikgu Alif tanya tadi, apakah dia peranan ilmu falak, ilmu astronomi ni adalah nak membawa kita supaya ingat Allah, merasai tanda-tanda kebesaran Allah. Doktor nak tanya doktor, dalam buku teks sekolah ada tak masuk topik atau subjek ilmu falak ada ya? Dia ada meh sikit je lah, ada sikit-sikit je. Dia orang belajar astronomi. Astronomi tu adalah dia akan belajar contohnya persoalan nama-nama buruj belatik. Buruj belatik ni pun satu buruj yang penting, kerana buruj belatik, pada buruj belatik itulah adanya bintang-bintang tanda arah kiblat. Macam sekarang ni kalau siapa yang tengah tengok live streaming kita ni dan kebetulan dia punya tingkapnya menghadap ke arah barat, ataupun ke arah kiblat, boleh tengok sekarang ni ada buruj Oraya tu, ada tengok langit lah. Kalau langit awam sebelum tu kepada para ibu bapa dan juga follower Hinta Abqari, sila share live ini pada malam ini kerana kita ada satu perkongsian yang amat menarik. Kita bukan saja bercerita tentang kedatangan Ramadan, kita cerita tentang anak bulan tu sendiri, macam mana rupa anak bulan tu, bila masa anak bulan tu jadi remaja, bila masa jadi tua. Mungkin Ustaz Doktor boleh kongsikan. Diteruskan Ustaz. Memang kadang-kadang bila sebut anak bulan ni istilah orang Melayu. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai hilal. Maksudnya sebut crescent. Ini salah satu daripada istilah yang merujuk pada fasa-fasa bulan lah. Fasa-fasa bulan yang saya pun main video dia sekarang ni. Tapi orang Melayu bila sebut anak bulan, jangan pula kita menggambarkan ada bapak bulan, ada mak bulan. Ini tetap satu bulan yang sama. Boleh sama. Kalau kita tengok ini adalah projection fasa-fasa bulan sepanjang tahun 2021. Macam sekarang ni, ini bulan penuh. Dia adalah dia punya konfigurasinya. Kemudian daripada bulan penuh semakin lama, sekarang ni 22 Syaban seingat saya, dia pun dah semakin lama semakin
semakin kecil dan akhirnya tak nampak cahaya bulan. Daripada tak nampak, pop ada sikit tadi kan. Ada sikit, itulah dia, itu anak bulan. Itulah dia anak bulan tu. Anak bulan. So, kenapa dia berlaku pertukaran ini semua termasuk dalam perbahasan salah satu daripada cabang ilmu astronomi lah. Bila kita sebut ilmu astronomi ni dia ada beberapa jenis. Okey, tapi tak apa. Tadi saya nak jawab soalan awal abang tadi, iaitu macam mana ilmu falak kita ni akan membawa kita kepada merasai kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, kita tahu Quran ni ada 6,236 ayat. Ni kalau yang suka nombor ni dia akan minat lah ni. Quran ada 6,236 ayat. Daripada 6,236 ayat ni, Allah menyebut beberapa tema. Ada sebahagian mungkin menjangkakan tema ayat Quran yang terbanyak mungkin ayat-ayat yang cerita pasal hukum mahkamah agama, perundangan. Jawapannya bukan itu yang paling banyak. Halal haram Jawab sebenarnya bukan itu yang paling banyak. Ayat pasal hukum hakam, halal haram, solat, fardu, haji, puasa, sebenarnya dari sudut statistiknya sekitar tak sampai 300 ayat saja. 300 ayat. Berbanding. Ni kita nak buat banding. Okey, setiap huruf dan ayat Quran wajib kita imani. Saya saja nak buat comparison ni bukan nak menunjukkan kelebihan, tidak, tapi kita nak tahu letak duduknya ilmu falak ni. Berbanding dengan ayat-ayat yang cerita pasal ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ni ayat kejadian. Creation. Ayat-ayat yang Allah cerita pasal syams, matahari. Ayat yang Allah cerita pasal al-qamar, bulan. Jumlah ayat yang cerita pasal ayat kauniyah ni, dia menghampiri atau bersekitar 800 ke 1000 ayat lah lebih kurang itu. Dia tengok juga macam mana pengkategorian kan, kita melihat ayat berkenaan. Jadi, ringkasnya, ayat-ayat kauniyah ni dari sudut kuantitinya dia lagi banyak daripada ayat hukum hakam. Dan apabila dirumuskan, sebenarnya Allah Azza wa Jalla ni, Al-Quran fungsinya untuk Allah memperkenalkan dirinya. Itu satu Al-Quran kita panggil sebagai ayatullah. Tapi bila sebut ayatullah ni, the sign of God. The sign, bukannya science, tapi sign, S-I-G-N. Tanda-tanda kebesaran Allah. Bukannya Syiah Iran Bukan. Makna kata kalau kita sebut ayatullah ni, dia ulama bagi pada dua. Ada ayatullah yang bersifat al-makru'ah, yang bersifat kena baca. Quran kena baca. Tapi di sana ada ayat Allah yang bersifat al-manzurah. Manzurah, siapa yang mengaji bahasa Arab ni mungkin dia tahu nazara, maksudnya melihat, mencerap, memandang, memerhatikan. Okey. Ni ayatullah manzurah adalah ayat Allah yang mana kalau kita tengok kat langit, kita tengok sekitar alam kejadian Tuhan ni, semuanya bila kita renung, bila kita kaji, bila kita hayati, semuanya itu akan membawa kita kepada merasai, ya Allah, lemahnya aku ni. Ya Allah, di sebalik kejadian ni, engkau lah yang maha pencipta, ya Allah. Nampak? Dia akan menyebabkan kita ni ada rasa feeling bahawa Allah lah yang mencipta semua itu, semua benda itulah. Contohnya kalau kita tengok bagaimana dalam Quran ada 2 kali Cikgu Alif, Allah sebut kalimat falak tu. Perkataan falak tu kan dalam Quran. Disebut 2 kali. Antaranya surah Yasin lah. Kullun fi falakin yasbahun kan. Begitu juga dalam ayat yang kita kongsi sekarang ni, ayat daripada surah Yunus ayat yang kelima. Ni kita tengok penceritaan berkaitan dengan matahari dan juga bulan. Cantik Allah cerita ni. Allah menyatakan huwallazi, dialah Allah Azza wa Jal, ja'ala, yang menjadikan apa? Menjadikan matahari itu asyams. Sifat matahari itu dia ada diya'an. Diya'an ni dalam tafsir Ibn Ar-Rahman diterjemahkan sebagai bersinar-sinar. Orang Melayu dia akan sebut bercahaya je lah. Diya' ni maksud bercahaya. Dan Allah juga beritahu, Allah juga menjadikan qamar, menjadikan bulan, sifatnya apa? Sifatnya nura. Nura ni dalam tafsir Ibn Ar-Rahman diterjemahkan sebagai dia bercahaya. Baik, dekat sini pun kalau kita mengamati betul-betul secara mendalam akan maksud kandungan apa perbezaan diya' dan perbezaan nur antara matahari dan juga bulan, kita mengetahui bahawa diya' ni yang diterjemahkan sebagai bersinar-sinar ni adalah cahaya yang datang daripada zatnya sendiri. Nampak? Matahari ni dia mengeluarkan cahaya. Dia berbeza dengan bulan. Bulan ni macam sekarang, fasa sekarang ni kan. Ini kan ini bulan tua dia panggil. Fasa bulan tua kan. Tak nampak. Banyak pengguna tak nampak. Tapi yang nampak ni, yang kita nampak ni, cahaya yang kita nampak ni bukan datang daripada bulan. Dia bukan originated from the moon itself. Tapi dia
adalah merupakan pantulan. Pantulan daripada cahaya matahari dengan konfigurasi susunan bumi, bulan dan matahari itu, maka terhasillah cahaya yang kelihatan macam anak bulan, tapi akhirnya ini bulan tua ni, ni bulan tua. Jadi ini pun satu fakta sains. Mak kata 1400 tahun yang lalu, mungkin orang-orang Arab mereka tak tahu pun dari sudut tafsirnya, dari sudut kajian ilmiahnya, apa matahari, perbezaan cahaya matahari dan cahaya bulan itu. Pasal tu sekarang ni kita bila kita nak berselawat, nak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita kata anta syamsun anta badrun kan, Muhammad kau ibarat matahari, engkau ibarat bulan. Tapi kalau kita mengaji kitab kalau kita mengaji kitab Syama'il kan, kalau ada hadis daripada Al-Bara' bin Azib, dia menyatakan bila dia tengok bulan fi lailatin idhiyan, bulan pada bulan penuh, pada bulan mengambang, dia menyatakan dia tengok Nabi, dia tengok permukaan anak bulan, dia dapati wajah Nabi lebih cantik daripada permukaan bulan. Maka dengan sebab itu, kalau kita tasbihkan Nabi Muhammad ni ibarat bulan. Kerana Nabi Muhammad, dia hidayat tu bukan daripada dia. Bukan dia menentukan seseorang tu dapat hidayat atau tidak. Nabi Muhammad kerjanya menyampaikan hidayat saja, reflect balik. Hidayat tu datang daripada Allah Jalla wa'ala. Nampak? Itu satu. Kemudian Allah juga dalam ayat yang sama. Qaddarahu manazil. Allah meletakkan manazil. Manazil ni maksudnya kat sini dia tulis apa? Menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu. Perjalanan bulan dan perjalanan matahari itu, Allah menentukan manazil. Dia punya orbitnya lah, nak faham mudah, orbitnya. Apa manfaatnya setelah mana kita tengok semua benda ni, tahu cahayanya, kemudian kita tahu dia punya manazilnya. Manfaatnya Allah bagi tahu dengan cukup cantik, li ta'lamu adadas sinin, supaya kamu wahai manusia mengetahui akan bilangan tahun-tahun, supaya kamu boleh menjadikan maklumat daripada pergerakan matahari bulan ini sebagai hitungan kalender. Yang keduanya, kita juga mengetahui akan al-hisab, yakni ilmu matematik lah, ilmu qiraat. Jadi pasal tu Cikgu Alif masa kalau kita buka lah buku-buku sains ni, buku-buku sains ni dia akan menyatakan apakah dia sains yang paling asal. Dia panggil the queen of the science, ratu ataupun ibu kepada ilmu sains ni. Semua mereka akan menyatakan the queen of the science is astronomy. Pasal daripada astronomi, manusia daripada tak tahu membaca mengira, benda yang ada dulu bukan sekarang ni semua ada tablet lah ke, ada buku-buku, ada Google kan. Kitab Qori pun dah canggih kot anak sekarang kan. Tapi zaman dulu nak belajar apa? Sekolah pun tak ada. Satu-satu hiburan je lah. Tengok langit. Betul. Tengok langit, nampak bintang, nampak bulan, nampak matahari. Mereka mentafsirkan, mendapatkan maklumat daripada pergerakan itu, membuat hitungan, dan akhirnya sekarang ni kita ada ilmu sains yang cantik. Dan menjawab soalan Cikgu Alif tadi, kat mana letaknya ayatullah ni? Ayatullah ni letaknya kat mana? Allah bagi tahu ma khalaqallahu zalika illa bil haqq. Tidaklah Allah jadikan itu semua melainkan ada kebenaran, ada faedahnya, ada faedah. Ni kat sini yufassilul ayat. Dan bila kita belajar tu nanti Allah menjelaskan ayat-ayatnya, jadi tanda-tanda kebesarannya. Satu-satu dengan jelas tafsil liqaumin ya'lamun, kepada orang-orang yang ya'lam, yang mengetahui. Jadi kalau kita baca Quran, kita tengok, kita skodeng langit, orang kata istilah sekarang skodeng langit. Intai-intai ya. Kalau sepatutnya dia membawa kita kepada rasa gerun dan rasa hebat akan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Itu je Cikgu Alif. Okay, menarik sebenarnya Ustaz Doktor. Saya rasa macam nak ubah sikit lah tajuk kita punya topik pada malam ni. Sebab nak cerita Ramadan, tapi kalau dah berjumpa dengan pensyarah kanan bidang astronomi ke, Ustaz mengajar fakulti apa di MT? Nama fakulti saya Universiti Malaysia Pahang ni di tempat engineering. Dia tak ada program agama Islam. Jadi saya ni support sajalah. Nama center saya Pusat Sains Kemanusiaan. Pusat Sains Kemanusiaan. Tapi pengkhususannya? Pengkhususan saya, kami mengajar kursus-kursus yang berkaitan dengan falsafah kepada semua budak-budak engineering ni. Kita mengajar falsafah kepada mereka, mengajar etika, mengajar kenegaraan. Tapi di sana ada kursus-kursus elektif, saya panggil lah, kursus tambahan. Itu adalah kita ada kursus-kursus agama dan macam-macam lagi halal. Dan ilmu falak tu ada masuk sekali? Ilmu falak akan ada. Dia tak ada lagi sekarang. Tapi dalam bentuk kajian,
pasal pensyarah ni dia bukan mengajar je. Pensyarah Betul. ni dia kena buat kajian. Research. Kajian saya memang fokus pada falak. Yelah. Jadi di situlah saya rasa rugi kalau kita tak bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan ilmu falak ataupun astrologi. Jadi saya menyeru pada para ibu bapa ataupun followers Kitab Qoria pada malam ini, sekiranya ada persoalan tentang ilmu falak atau astrologi atau bidang-bidang tentang planet-planet, bintang-bintang dan sebagainya, boleh bertanyakan, boleh mengajukan soalan di ruang komen. Dan saya rasa topik Ramadan tu kita boleh tangguh ke minggu depan, kita boleh panggil speaker yang lain, sebab saya rasa rugi jika kita tidak memanfaatkan pertemuan atau perkongsian pada malam ini. Jadi saya buka kepada para penonton untuk bertanyakan soalan tentang sebab ilmu falak ni. Kalau dikisas dulu, zaman saya form 4 tu baru start kelab falak syar'i. Dan sambutannya tak begitu ramai sebab orang pun tak tahu nak buat apa, tiba-tiba kata kena guna scientific calculator, dah pening kan. Nak belajar ilmu falak kena scientific calculator kan. Jadi maksudnya pendedahan dia masih terlalu baru, dan sebenarnya kalau dilihat banyak lagi apa orang kata dari segi ilmu tu yang cukup luas, dan dalam masa yang sama kita dapat melihat kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Jadi membawa saya kepada satu persoalan yang cukup pernah menjadi isu ataupun viral sebelum ini, yang tengah pusing-pusing tu. Pernah timbul isu yang mengatakan bumi itu tidak bulat. Kan, pernah viral sedikit. Mungkin boleh saya rasa followers malam ni tak adalah kot yang berpandangan begitu, tapi dari segi ilmunya ataupun dari segi ilmiahnya mungkin doktor boleh kongsikan. Mungkin kokotlah ada penonton yang kawan-kawan ke jiran sebelah ke kawan-kawan Facebook dia yang berpandangan bahawa bumi ini tidak bulat. Mungkin doktor boleh kongsikan ilmu ataupun jawapannya di situ. Silakan doktor. Baik. Soalan yang mencabar, tapi saya minat sebenarnya dengan soalan ni. Tapi kepada sidang pendengar, kalau saya sebenarnya dah banyak menulis, boleh tengok dalam website saya. Dan kalau tengok dalam web portal library UMP pun saya ada paper saya. Saya dah buat kajian lebih daripada 30 kitab tafsir. Pandangan ulama tafsir berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang sebut bumi ni dengan beberapa istilah yang sebahagian daripada orang akan faham istilah tu merujuk kepada bumi ni datar, flat ataupun rata. Contohnya kalimat firasha, dahaha, dan beberapa sutihat sebagai contohnya. Ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun buka Quran yang telah diterjemahkan dia ada, memang kadang-kadang dia guna istilah dihamparkan, diratakan. Dan saya tak menolak zaman dahulu. Ada satu kitab tafsir yang qadim, yang lama, yang menyatakan ikut pandangan dia berdasarkan kepada ayat yang sutihat, ayat yang menyatakan bumi ini sutihat, dibentangkan dan diratakan. Dia dihamparkan. Tafsir itu menyatakan bahawa bumi ini dia bersifat rata, laisa bil qarawiyah, dan bukannya berbentuk kurawiyah, berbentuk bulat. Jadi dengan sebab itu kalau kita tengoklah satu je sebenarnya kitab tafsir lama yang sebut tu, iaitu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain je Pak. Tafsir lain mereka tak sebut pun. Mereka tidak mentafsirkan kalimat firasha, kalimat sutihat itu sebagai bentuk hamparan. Atau hamparan. Tak. Sebenarnya maksud jadi Quran ni tak boleh dilihat satu kalimat saja. Satu lapisan. Kita tengok konteks ayat sebelum, ayat selepas. Ayat sebelum, ayat selepas ni semua cerita pasal bumi ni dipermudahkan, dibentang kepada manusia supaya manusia boleh bekerja, dapat makan, dapat minum dan seumpamanya. Sementara majoriti daripada ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat itu, mereka menyatakan kalau berdasarkan kepada pandangan alim dalam bidang falak, maka bumi ini adalah berbentuk sfera. Apatah lagi ada ayat lain yang boleh sokong, tapi ayat ni bukan directly sebut bumi bulat. Ini bulat. Kita tak guna pun ayat tu pasal ini benda yang di luar. Quran ni dia bukannya buku sains. Quran ni dia buku sains. Buku tanda. Okay, jadi dengan sebab itu dia mudah je. Kita boleh jawab dengan paper saya tu dah jawab dah semua. Saya bentangkan 30 pandangan ulama tafsir. Tapi jawapan paling mudah adalah kita tengok sains lah. Tengok sains. Sebagai contohnya, kalau
kalau siapa yang pernah tengok fenomena gerhana bulan, saya ni memang menjejak gerhana. Kalau tengok kat YouTube channel saya, saya dah sampai ke Palembang, dah sampai ke US semata-mata nak mencerap gerhana matahari. Tapi bila tengok gerhana bulan ni dia akan memantulkan bayang-bayang bumi dekat permukaan bulan. Kita nampak bahawa bayang-bayang bumi tu memang dia ada curvature. Curvature yakni ada lengkungan lah, menggambarkan bumi ni sfera. Tak cukup dengan itu. Benda yang paling simple lah. Cikgu Alif ada tak dalam kalangan batch Cikgu Alif yang kerja pilot? Pilot rasanya ada kot. Mungkin ada kan? Saya alhamdulillah batch saya ada seorang ni lah, ada seorang je, bukan seorang, ada 2 orang kerja pilot. Hebat dia ni, dia lepas SPM walaupun antara top student sains kan. Orang lain masuk asasi, stay form 6 tapi dia tak masuk universiti, dia terus ambil lesen mandu terbang. Masa saya stay form 6 dulu, dia dah bawa kita, dia dah bergaji dah, kita masih lagi makan kat dia orang makan. Jadi nak ceritanya, kalau kita tengok aviation punya industri, ini benda paling simple lah. Mak kata mereka dah ada penerbangan road merentasi kutub utara dan merentasi kutub selatan. Jadi benda tu dah ada. Dan dalam masa yang sama, dari sudut aplikasi ilmu falak ni, dari sudut aplikasi ilmu falak, kita kena ingat bahawa dalam persoalan kita nak contohnya mencari ataupun menghitung arah kiblat. Arah kiblat kita, dia bukannya berdasarkan kepada peta Google Map yang Google Map kalau kita maksimum window kan. Itu bukan sifat saiz sebenar bumi tau. Kalau kita tengok Google Map tu, kutub utara, punyalah besar kutub utara tu pasal dia stretching. Macam saya biasa bagi contoh kan. Kalau kita ada limau Mandarin kan, betul. Lukis peta. Lepas tu kupas. Kupas tu kalau boleh rata kan. Boleh tak jadi rata? Dia tak boleh. Tak boleh, betul. Dia panggil sebagai Mercator. Dia ada seorang saintis dulu, dia buat projection. Dia ada beberapa versi lah. Tapi pokok pangkalnya, kalau kita nak menghitung arah kiblat, bukannya semudah berapa darjah, tidak. Menghitung arah kiblat adalah berdasarkan pada trigonometri sfera. Sfera trigonometri. Ataupun ini memang subjek engineering ni. Betul. Dan nak menghitung waktu solat pun kita bermain dengan radar bumi ini sfera. Jadi kepada sahabat-sahabat adminun flat earth ni, kalau ada kat sini lah. Saya tak ada kot kan semua. Tapi kalau ada lah yang terpengaruh dengan flat earth ni, pertama sekali benda ni dia sains saja. Kita jangan sampai tak kita berkelahi kata bercanggah dengan Quran, tak perlu sampai kita itu yang pertama. Yang keduanya, okay fine kalau you rasa ada teori menyatakan bahawa bumi ni adalah rata, minta tolong satu benda je. Saya nak minta tolong satu benda grup ni buat, iaitu tolong bagi tahu kepada kami macam mana nak menghitung waktu solat dan macam mana nak mencari arah kiblat. Bagi formula dia, baru kita boleh sembang panjang. Tapi kalau main belasah, main redah je, tak jadi apa. Jadi itulah dia. Kalau flat tu nak tukar arah kiblat tu dia jadi macam mana? Dia akan jadi lain. Pasal mak kata in praktikal kita tahu bahawa bentuk tu sfera. Jadi memang kena pakai sfera trigonometri. Kalau jadi flat tu dia kalau kawasan itu memang kawasan yang nampak di depan mata kita, itu lain cerita. Contohnya kalau dalam kitab fiqh pun disebut apa hukum kalau kita ni berada di Mekah, dipanggil sebagai ashabul ma'ayin, orang-orang yang ainnya nampak ain kiblat tu, maka dikatakan kalau nak angkat takbiratul ihram tu kena make sure dada kita betul-betul menghadap tetap menghadap ke arah. Kalau terlalu sikit dia jadi isu sikit situ lah. Tapi kalau yang ghair ma'ayin, yang tak nampak ain kiblat itu, yang jauh macam kita, maka dalam perbahasan fiqh Syafi'i dikata walaupun yang pandangan kuat menyatakan kena juga berusaha lah untuk cari arah kiblat. Dan kita pun kalau dalam kitab fiqh lama pun disebut antara panduannya adalah kita kena cari bintang. Nama bintang tu bintang Qutbi. Dalam kitab fiqh lama dulu pun disebut bintang Qutbi. Bintang Qutbi ni nak cari, akhirnya dia menggunakan
aplikasi bumi ni sfera jugalah. Lebih kurang gitulah kan. Kemudian barulah kita akan merasai bahawa sebenarnya bumi ni sfera lah. Jadi lebih kurang macam itulah Cikgu Alif. Jadi itu pun satu perkongsian yang menarik. Jadi kepada para penonton yang baru bersama kami, sebenarnya pada malam ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Irfan, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Pahang, dan juga merupakan ahli Pesantren Falak di Pahang. Jadi saya mempelawa kepada siapa yang ingin bertanya apa sahaja soalan berkenaan ilmu falak ataupun astronomi, bolehlah bertanya di ruangan komen. Jangan terkejut sebab memang planning asalnya nak cerita tentang Ramadan, tapi kita buat perubahan sikit sebab yang nak berkongsi tentang fardu ain ataupun ilmu tentang berpuasa ni ramai yang boleh bercerita, tapi nak bercerita tentang ilmu falak ni tak ramai. Jadi kita orang kata mengambil kesempatan dan mengeksploitasi Ustaz Doktor yang ada pada malam ni untuk kita tanyakan apa juga soalan. Silakan siapa yang ingin bertanya, apa juga mengenai persoalan tentang nak tanya arah kiblat ke, nak tentukan masa masuk waktu sembahyang ke, tentang macam dulu pun kalau kita tengok nak menentukan masa pun daripada bayang-bayang kan, bayang-bayang matahari kan. Jadi boleh bertanyakan soalan. Jadi sementara tu saya ada juga nak bertanya juga, sebab sewaktu kecil kalau macam baca surat khabar tu, surat khabar sekarang dulu tak sama kan. Dia kalau dekat sebelah ruangan komik tu dia ada satu kolom tentang horoskop. Ada bulan-bulan Aquarius, Taurus, Capricorn dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak bertanya kepada Ustaz Doktor, apakah ilmu horoskop ni memang ada, dan apakah ramalan-ramalan tu boleh sebagai umat Islam kita boleh menggunakan pakai ataupun bagaimana dari segi hukum hakam dan Islam? Silakan Ustaz. Baik. Jadi untuk menjawab persoalan tu, kebetulan saya ada buat juga satu rajah kalau Cikgu Alif boleh share. Sebelum tu saya nak share ada komen daripada Puan Mariana ni. Puan Ana ni adalah founder Lita Qori ya. Dan dia kata yang lain Zaujah Ana lah. Dia kata subhanallah, bangga pernah belajar kalkulus dan sebagainya. Besar kegunaannya, boleh hitung waktu solat. Nanti kita tanya pula cara nak hitung waktu solat dia Puan Ana Okey, kita nak share tentang ni. Okey, horoskop. Soalan Cikgu Alif tadi tanya pasal horoskop kan. Betul. Dulu khabar Melayu dulu memang benda tu ada, selain daripada nombor ekor. Kan bermakna kalau nombor ekor tu ada kat khabar Melayu, benda tu halal kan. Betul. Okay, jadi kita nak jawab lah. Jadi kita kena ingat bahawa sebenarnya kalender horoskop yang turut dikenali sebagai kalender zodiak ini sebenarnya dia adalah jenis kalender yang ketiga. Tadi saya dah sebut kalender ni dia ada dua yang utama. Kalender solar dipanggil, kalender berdasarkan matahari. Ada yang kedua kalender lunar, kalender komari kita ni, okey. Dan dua-dua ni pun ada yang hybrid dipanggil lunisolar. Macam kalender Cina sebenarnya dia campur tu matahari dan bulan, ada elemen kalender Cina kan. Itu teknikal, panjang, ambil masa lah. Yang ketiga, yang ketiga ni dikenali sebagai kalender bintang ataupun kalender buruj. Yang disebut Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Sagittarius. Saya lahir bulan Disember, Sagittarius sebagai contohnya. Kita baca kan kat utusan belakang. Makna kata sebenarnya dia adalah merupakan kalender. Kalender ni kalau faham, ini kalau di dalam rajah ni, sekejap saya try. Nampak ke tak nampak dia? Okey. Ini matahari. Kita tahu bumi duk keliling matahari. Jadi kalender tu dia dihitung contohnya sekarang ni bumi berada di situ, matahari di sini. Mak kata dalam senario ini kita tengok buruj siapa yang berada di belakang matahari. Yang berada di belakang matahari Libra. Jadi itulah hitungannya Libra. Sekarang ni dia berada pada bulan Libra, pada buruj Libra. Apa ke benda buruj ni? Dalam Quran pun sampai tahap ada digunakan istilah buruj. Buruj ni dia adalah merupakan gugusan bintang. Kita tahu bahawa ada jutaan bintang atas sana. Betul. Kalau kita nak apa satu-satu memang tak ingat. Jadi orang zaman dahulu, terutama zaman Greek lah, banyak Greek buat ni. Apa yang mereka lakukan adalah untuk memudahkan mereka ingat nama-nama bintang dan sekaligus boleh dijadikan sebagai tanda arah mereka kalau nak bermusafir. Apa yang mereka buat ialah mereka cantum-cantum
Cantum bintang tu, dia Jadikan peluk satu khayal. bentuk. Khayal jadi kambing lah, khayal jadi dewa juga lah. Jadi macam-macam kan. Banyaknya dewa-dewa mereka lah. Jadi dengan sebab itu secara orang kata secara kuantitinya terdapat 88 buruj yang ada di sekeliling kita ni, 88 buruj. 88 yang telah dibuat oleh orang-orang Greek terdahulu ke ataupun macam mana? Orang Greek terdahulu. Ada orang dia macam dia campuran lah, tapi hasil daripada perkembangan berkembang lah. Ya, dia berkembang sampai sekarang. Pasal kalau ikutkan nama bintang, ada nama bintang dalam bahasa Arab, ada juga. Itu orang Arab yang jumpa, dia dapat nama. Ada nama bintang dalam bahasa Jepun, bahasa Cina. Bergantung pada siapa jumpa, dia dapat nama. Dia daftarkan. Tunggu bintang Irfan tak lepas ni kalau ada jumpa. Tu kalau saya jumpa lah, tapi saya teleskop tak beli lagi. Teleskop ya. Okey, kita sambung Pak. Kita tengok sebenarnya daripada 88 buruj tu hanya 12 saja menjadi tempat laluan matahari. Maksud hanya 12 saja ni yang bumi dan matahari jalan kat sekeliling. Yang lain tu kat atas lah. Ini dalam kita punya orbit lah ni. Dalam orbit kita. Yes. Jadi dengan sebab itu sebenarnya tadi daripada awal lagi Cikgu Alif address saya sebagai salah seorang tenaga pengajar dalam bidang falak, itu betul. Tapi Cikgu Alif juga disebut bidang mungkin tersalah sebut kot. Maksudnya astronomi kan, tapi kadang-kadang kita terkeliru antara astronomi dengan astrologi. Kalender buruj tadi dia tidak salah, tak ada masalah pasal dalam Islam testing dengar okey, dalam Islam kalau kita nak menghitung waktu solat, kita kena pakai kalender zodiak tadi, kalender buruj tadi kena pakai. Ada sebabnya lah. Okey, tapi secara ringkasnya bila kita belajar astronomi ni, okey, ini kajian PhD saya lah. Bila kita mengkaji pasal astronomi, sebenarnya astronomi ni dia ada banyak cabang bidang. Ilmu falak boleh jadi salah satu daripada cabangnya. Ini falak. Ini ada ilmu yang kedua, ilmu miqat. Miqat ni ilmu membabitkan masa. Yang masa solat dan seumpamanya, kalender, ni kat sini. Ilmu hay'ah. Ilmu hay'ah ni ilmu konfigurasi. Maksud kata yang alim dalam bidang astronomi Islam ni, dalam hay'ah dia tahu di manakah matlak, di manakah kedudukan matahari, bulan, bintang, dia konfigurasi. Yang hasil konfigurasi rasanya advance level lah. Exactly. Itu yang menghasilkan bulan tu anak bulan ke, bulan penuh ke, bulan tarbih awal dan semuanya. Di sana ada satu ilmu dikenal sebagai ilmu nujum. Ilmu nujum ni dalam movie Piramli kan glamour. Apa? Nujum Lalang. Nujum Lalang yang dilantik oleh sultan untuk menjadi ahli nujum negara. Tapi kerja yang didapat apa? Kerja yang dapat menjawab teka-teki. Tu kecil sangatlah. Nak belajar nujum lah. Jawab teka-teki dan juga meramalkan. Okey. Bab meramalkan tu, itu dia letak kat sini, ilmu tanjim. Ini saya guna istilah bahasa Arab dulu Tanjim ni yang astrologi tu. Astrologi. Jadi kalau ditanya soalan, adakah ilmu astrologi ni dibenarkan dalam agama? Kita boleh simply menyatakan bahawa ilmu astrologi ni adalah benda yang ditegah dalam agama kita. Ini ada hadis yang kita boleh rujuk, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, tapi ilmu nujum dalam hadis ni bukan maksud ilmu bintang tapi dia ilmu ramalan tadilah. Menilik. Dia ilmu tilik. Adakah ilmu tu tak betul? Okey, ilmu tu hukumnya haram. Tapi adakah ilmu tu salah? Bukan salah maksudnya. Bukan salah haram ni. Adakah ilmu tu kalau kita belajar, kalau kita praktikkan menipu? Ilmu tu tipu. Sebenarnya ilmu tu wujud dan ilmu tu memang pasal bila kita buka buku astrologi, it is all about the cycle and pattern. Kitaran. Kita orang ni macam mana lahir, itulah orang kata kitaran. Saya tak nak sebut lebih, takut ada pula yang terasa nanti. Okey, saya nak petik sikit. Ini yang saya buat kajian saya dalam kajian tesis PhD saya lah. Ini adalah berkaitan dengan Manaqib Imam Syafi'i, buku yang menceritakan biografi Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i ni semasa kecil ada beberapa ilmu yang dia kuasai, antaranya ilmu memanah. Dia pakar memanah. Dan antara ilmu lain yang dia belajar semasa dia kecil, fi zamanil hadatsah, masa zaman remaja dia lah,
adalah ilmu apa? Bin nujum. Ilmu nujum. Astrologi. Tapi ilmu astrologi. Disebut di sini, satu hari yanzuru fin nujum. Dia melihat di bintang di atas sana. Fajalasa yauman. Satu hari dia duduk. Wa mra'atun kanat fit talaq. Dan ada seorang wanita berjalan di hadapannya dalam keadaan tolak. Tolak ni maksudnya sakit nak beranak. Dia sarap mengandung dan nak beranak dah ni. Fanadhara fit tali'. Maka Imam Syafi'i pun dia melihat tali'. Tali' ni macam device, macam pad yang ada rumus-rumus ramalan tu. Gadget lah, gadget. Okey, kena baca sampai habis. Jangan baca kat sini je. Oh, ini masuk boleh lah. Kena baca sampai habis. Baca sampai habis tu. Sampai Allahu a'lam bawah tu, okey. Maka faqala, Imam Syafi'i pun berkata, talidu jariyatan aura. Wanita ni tak lama lagi dia akan melahirkan. Lahirkan apa? Jariyah. Anak macam hamba, aura yang cacat. Kemudian dia kata lagi, ala farjiha, di alat sulit bayi perempuan berkenaan, khal aswad. Khal aswad ni maksudnya ada tahi lalat. Mak kata begitu detailnya Imam Syafi'i sampai tahap tahi lalat kat mana pun dia boleh tahu, dia boleh ramalkan berdasarkan kepada ilmu nujum tadi. Wa tamutu ila kaza, dan dia akan mati kerana sakit, dia dicacat kan, dia akan mati. Fakana bla 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 bla. Kama qala faja'ala ala nafsi alla yanzura fi nujum. Tiba-tiba memang betul. Bila wanita tu bersalin, memang ramalan Imam Syafi'i tu betul. Cepat ramalannya. Maka Imam Syafi'i pun apa yang dia buat, dia pun terkejut lah. Maka dia pun melihat bermuasabah ke atas dirinya dan dia berjanji dia tidak akan melihat lagi akan ilmu astrologi tersebut. Dan dia mengkebumikan ataupun dia menanamlah semua buku-bukunya pasal astrologi itu. Jadi itu dia wujud tapi hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia ada lagi lah beberapa dalil yang lain. Contohnya macam ini adalah asar daripada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia pernah bagi tahu dia pernah menggalakkan kita untuk belajar ilmu nujum ni. Ilmu nujum, ilmu falak, ilmu bintang. Umar pernah menyatakan ta'allamu minan nujumi, belajarlah kamu akan ilmu-ilmu bintang, ma tahtadu bihi fi dhulumatil barri wal bahri. Benda-benda yang kalau kamu belajar bintang ni, dulu tak ada signboard, tapi signboard mereka tu bintang-bintang lah. Apa-apa menjadikan petunjuk jalan kamu, jalan daratan dan jalan di lautan. Tapi Umar dia bagi tahu kat ujung tu, suman tahu. Bila dah lama kau belajar ilmu bintang ni, stop. Kena berhenti. Berhentinya pasal apa? Berhentinya pasal biasanya orang yang belajar falak ni dia akan tahu sikit-sikit nanti pasal ramalan, kemudian dia akan jadi syok sendiri dan macam-macam lagi. Pasal tu dalam kitab Hayat Al-Hayawan Al-Kubra yang dikarang oleh Imam Ad-Damiri, dia menyatakan bahawa ada masa yang mana kita ni bila belajar ilmu nujum, ilmu falak kena berhenti. Yang pertamanya, apabila kita belajar ilmu nujum tu sampai tahap boleh merosakkan kepercayaan manusia. Apabila mula mempercayai pergerakan bintang memberikan kesan dalam nasib dan takdir kehidupan seharian. Yang kedua, kalau dia menyebabkan kita ni, ramalan tu tak boleh lah. Yang keduanya, kalau kita baru belajar ilmu falak sikit, baru kena bintang ini, tiba-tiba kita hidup dengan kesamaran dan agakan. Baru kenal buruj Orion, itu dia. Orion Belt dia tunjuk arah kiblat sebagai contohnya. Tapi selama je kita elaborate lebih panjang. Daripada ini kita tahu. Kau ni satu hari nanti malam esok tak boleh makan ini. Dia ada benda yang memang betul agakan, ada benda yang dia saja nak tunjuk hebat. Dia main sama-sama je, main agak je. Haram pada waktu haram. Kemudian tak ada faedah sebenar dalam kehidupan. Jadi ini di antara masa lah Cikgu Alif yang kita ni kena stop belajar ilmu falak ni. Kembali pada Cikgu Alif. Baru semangat nak tanya tentang astronomi dan ilmu falak, itu kena stop lah Okey, jadi penerangan yang sangat menarik dan rasanya sekarang pun dekat surat khabar dah tak ada dah rasanya bagi horoskop ni. Cuma mungkin peringkat awal dulu zaman 70-an, 80-an, benda ni memang agak trending lah waktu itu kan. So masing-masing tahulah berapa bulan dia bintang apa, zodiak apa kan. Siap tengok, betul lah kau ni, kan, sama lah perangai kau macam dia kata kan. Jadi benda tu sekiranya kita tak ada asas ataupun foundation yang kuat, tidak ada iman yang cukup, kita takut tergelincir. Itu baru baca horoskop je kan. Belum dah sampai tahap boleh meramal macam Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah macam tu sekali tingginya ilmu Imam Syafi'i sampai bila ramalannya tepat terus dia buat keputusan, muhasabah dan dia melupuskan. Bayangkan kalau ada orang-orang lain yang tidak kuat pegangannya ataupun foundationnya,
menyalahgunakan ilmu tersebut untuk ke arah kemaksiatan ataupun keburukan kan lagi dah berbahaya. Jadi saya nak juga bertanya sedikit macam sesetengah lah kita bercakap secara umum. Kadang-kadang ada yang menggelarkan diri mereka sebagai pakar motivasi ataupun motivator yang menggunakan macam tadi ada Dr. sebut tentang nombor, tentang warna, tentang aura untuk menentukan ataupun nak kata menilik pun tak menilik juga, tapi macam tu lah, okey, ambil nombor ni, kira sekian ni, last kita dapat tahu anda ni orang yang macam mana, ataupun daripada warna sebahagian ataupun daripada tarikh lahir, anda ini orang yang macam mana. Jadi macam mana pula itu perkiraannya macam apakah itu termasuk dalam nujum ataupun ada istilah lain, dan bagaimana dari segi pandangan Islam tentang kaedah ataupun apa yang dipraktikkan oleh mereka ini. Untuk menjawab soalan ni pada pandangan saya lah. Islam ni adalah agama yang begitu simple, agama yang mudah. Awal wahyu kita, Allah bagi tahu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu. Baca ni ada sumber ilmu. Dan baca tu pula dengan nama Tuhan kamu yang sifatnya menjadikan kamu. Allah menjadikan kita kena baca atas nama Tuhan tersebut. Maka dengan sebab itu, bila kita nak membahaskan persoalan sumber pengambilan ilmu, kita nak bagi panduan, nak bagi tips kepada seseorang kan, engkau kena buat begini, untuk berjaya kena buat begini. Kita kena kembali pada asas, apakah ada sumber pengambilan ilmu kita lah. Of course, orang Islam, sumber pengambilannya adalah Quran, hadis. Itu benda yang pasti. Dari sudut epistemologinya, kadang-kadang ada di antara kita ni yang mungkin akan membincangkan benda-benda yang bersifat metafizik, benda yang di luar fizikal. Sekiranya benda tu memang dia tidak bercanggah dengan akidah Islam, maka tak ada masalah. Tapi yang pastinya banyak benda yang memang telah pun dibuktikan. Contohnya, kalau seseorang tu nak berkahwin kahwin, sekarang ni semua negeri mewajibkan dia kena ambil test HIV juga. HIV. Dan kalau dia positif HIV, maka dikenakan sekatan, dia tak ada mungkin ada waiver dan sebagainya. Kalau nak kahwin juga kena tangan ke apa ke. Tapi itu bukannya ramalan yang dalam kesamaran. Itu ramalan yang bersifat empirical, bersifat ada dapatan yang bersifat berfakta lah. Jadi dia kembali kepada epistemologi, sumber pengambilan ilmu kita. Tapi kalau benda tu dia membabitkan cycle dan pattern, ni cycle dan pattern termasuk warna. Cycle dan pattern. Macam kita nak live ni, lampu apa yang kita pilih macam tu, lampu color biru kan, ni lampu color biru, ada backdrop merah ke apa, kopiah merah, hijau ke benda. Kalau benda tu membabitkan hiasan dan tidaklah sampai tahap meramalkan benda in future, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia membabitkan something future dan kadang-kadang boleh menyebabkan pergaduhan, engkau tak sesuai dengan si fulan, boleh menyebabkan pasangan yang dah berkahwin bercerai, itu kerja syaitan. Itu sebagai contohnya. Okay? Dia kata engkau ni unsur api, kau punya mak kau ni unsur tanah, api dengan tanah tak boleh masuk. Macam tu lah kan orang Melayu kita kan. Itu saya tak berani nak berfatwa dengan jelas. Tapi pokok pangkalnya benda-benda bersifat ramalan ni, pada pandangan saya, dia termasuk dalam hadis yang Nabi pun ada nyatakan ya, benda-benda yang bersifat ramalan ni dia adalah syu'batan minas sihir. Dia adalah satu cepis daripada sihir. Jadi kadang-kadang benda tu tak ada keperluan pun. Melainkan kalau memang terbukti lah. Contohnya apa? Contohnya kalau kat UMP Cikgu Alif dia ada satu teknologi biofeedback. Kalau kat biofeedback ni dia macam kat US tu yang lie detector, dia cucuk telinga alat cucuk jalan detector, bagi segmen, tengok baca dia punya graf dia, itu proven empirical. Tapi kalau benda yang tidak bersifat empirical ni, seelok-eloknya kita jauhkanlah. Tapi kalau benda tu terbukti, ada kajian saintifik, benda tu mungkin boleh dia ambil kira kan. Terutama kalau kita nak bantu, pasal kita berada dalam industri yang sama. Dulu kita berada di industri hiburan Islam dulu. Sekarang ni industri pendidikan. So we are dealing with our student kan. Ada student kita yang
jenis auditori, yang jenis suka mendengar, ada yang jenis visual, jenis bergerak kan. Jenis estetik. Jadi benda-benda ni kalau terbukti membantu dan dia tidak membabitkan ramalan masa depan, bagi saya dia tidak ada masalah. Benda tu membantu kan, banyak membantu juga kan kadang-kadang. Yang itu nanti saya kena tanya Abang Sim lah, Dr. Alizi pula bahagian tu. Betul. Dia kinestetik, auditori dengan visual tu tak ada kaitan dengan psikologi. Itu pasal yang lain pula lah. Macam tadi Ustaz katalah, maksudnya benda yang harus ni kalau ada terbukti dari sisi saintifiknya, bolehlah kita guna pakai. Tapi kalau sekadar macam ramalan-ramalan ataupun sekadar nak mencuba-cuba, elok lagi dia lah kan. Kita jauhkan. Baik, ini Puan Ana ada sebut, ada kepercayaan ibu bapa yang mentafsirkan waktu lahir seorang anaknya menentukan karakter anak itu. Contohnya lahir maghrib, malam tu berani sebagainya. Apakah ini boleh jatuh syirik kecil? Dan saya nak sambung sikit, macam mana pula yang mak ayah yang waktu nak tanamuri tu dia letak sikat, dia letak cermin tu supaya kalau anak perempuan tu dia cantik, dia suka-suka dia cantik. Anak pandai dia letak pensil, dia letak pembaris. Saya nyaris-nyaris nak letak mouse kat dalam tu. Ataupun tablet ke apa kan. Macam mana tu kalau boleh kalau ada boleh dikongsikan sedikit. Ya. Yang pertamanya persoalan dia bukan setakat tarikh lahir saja. Tapi kadang-kadang musim kelahiran. Kita dekat Malaysia ni, negara Malaysia ni letaknya berhampiran dengan Khatul Istiwa. Dulu kita belajar sebut Khatul Istiwa. Rupanya Khatul Istiwa tu daripada bahasa Arab. Istiwa tengah-tengah tu. Khatul Istiwa bahasa Arab tu. 3 darjah di utara Khatul Istiwa. Jadi Malaysia kita tak ada 4 musim. Tapi alhamdulillah Cikgu Alif, saya lebih kurang berapa tahun, dalam 12 tahun kot saya duduk kat luar negara. Pernah duduk kat Mesir, saya pernah duduk kat UK. Anak saya 4 orang Cikgu Alif lahir dekat UK. Ada yang lahir musim sejuk. Ada yang lahir musim panas. Lain macam karakter. Jadi kadang-kadang majoriti anak saya ni lahir bulan 3. Bulan 3 tu musim bunga. Musim bunga. Tak tahulah, kadang-kadang kita mencari juga similarity dia. Nampak, kita sebagai parent pun kita nak cari similarity. Ini bukan produk dilahirkan musim bunga kan. Musim bunga ni musim yang orang suka, dia tak sejuk sangat, tak panas sangat. Tapi setakat suka-suka tu boleh lah, tapi jangan sampai tahap dijadikan sebagai satu diimani benda tu ya. Ya betul. Benda tu tak perlu, tak ada keperluan. Bukan memang tak ada keperluan pun, tak ada keperluan. Begitu juga dengan persoalan tadi kan, nak tanam huri ni. Bila tanam huri ni, dia mengingatkan saya, walaupun nampak macam kias analogi yang tak kena, tapi ada meh-meh sikit lah. Contohnya apa? Contohnya dalam kepercayaan tamadun Mesir lama, Firaun ni apabila mereka mati, mereka ni akan ditanam, dikebumikan, ada piramid mereka sendiri. Kemudian dikebumikan sekali dengan apa? Dikebumikan dengan semua harta kekayaan mereka masa hidup. Pasal kononnya benda tu boleh dibawa to the next alam. Jadi bagi saya dalam agama Islam, benda tu tak pernah pun diriwayatkan. Kalau betul, nescaya Nabi Muhammad dan para sahabat dan para salafus soleh akan buat benda tu. Tapi benda tu tak dia kata dengan sempena dengan mudah-mudahan tak kena. Doa lebih baik. Ada pun yang orang dulu dia letak garam. Pasal saya ni 4 anak saya kat UK tu semua saya urus sendiri. Yang basuh dengan garam lah, dengan asam dawa, letak pula asam keping kan. Itu sebab lain. Sebab supaya tidak digali oleh haiwan-haiwan buas. Jadi kadang-kadang benda tu kadang orang tambah-tambah je kan. Okey, saya bila Puan Ana tu dah bertanya pun saya nak bertanya jugalah. Apakah macam dari segi perkiraan atau cycle tu? Biasanya orang kata anak ketiga ni, kalau nama panggilan dia Alam ni, perangai dia pelik sikit, betul ke? Saya tanya sebab Puan Ana tu dia anak ketiga dan dia pun macam seolah-olah mengiyakan status tu. Apakah betul? Sebab mungkin kita tengok saudara mara, jiran-jiran pun kan, dia ni anak berapa kira? Anak ketiga. Anak berapa? Saya Cikgu Alif sendiri? Saya Cikgu Alif anak ke? Anak kelima yang terakhir. Anak bongsu. Anak bongsu tu. Saya anak kedua. Saya pun kadang-kadang
saya anak kedua dan saya observe yang angah-angah ni lah, geng-geng angah ni. Geng-geng angah ni. Kadang-kadang macam kebetulan dengan arwah abah saya, anak kedua juga, dan anak saya kedua ni pun tak tahu dia dengar tak dengar live ni. Kadang-kadang rasa macam yelah, macam sama-sama lah panggil pelik tu, dia ada pelik-pelik sikit lah. Hak yang alang ni saya di luar bidang kuasa saya lah, pasal saya anak kedua. Tapi dengan adik saya dulu, saya yang cuma beza sikit lah, saya dengan adik saya nombor 3 tu, beza umur kami jauh. Saya form 1, dia darjah 1, jadi tak berapa nak kamcing sangat. Kita pula jadi masuk asrama kan, form 1 masuk asrama, dia tak berapa nak kamcing sangat. Sekarang ni okey lah. Tapi orang kata taklah rapat sangat. Dan adik saya nombor 3 alang ni, okey, dia mesra kanak-kanak. Jadi maknanya tanggapan tu tak boleh dipakai lah. Tak boleh. Kita tak boleh nak generaliskan, tapi untuk suka-suka lah kata kan. Boleh. Itulah pandangan kita suka je. Teori lah bagi saya. Tak boleh jadikan teori je. Sebab apa, macam tadi bila macam Ustaz sebut tentang cycle tu kan, barangkali ni bila terkena dengan cycle dan benda tu secara kebetulannya sama pula dengan orang lain. Jadi biasanya apa orang Melayu kita ni terlalu cepat mudah percaya benda-benda yang macam ni berbandingkan benda-benda yang dalil-dalil ataupun nas Al-Quran dan hadis tu. Dia lebih suka kepada adat budaya ataupun patah larang untuk nenek kan. Saya ada buku astrologi cikgu. Saya ada buku astrologi, saya beli 2-3 lah. Dan buku astrologi yang proper yang Mak Saleh buat secara nampak macam saintifik jugalah. Nampak memang ada wow factor. Nampak macam ada wow factor tapi makna kata kita setakat suka-suka baca boleh lah. Nak baca-baca. Betul-betul. Baca lah. Okey, mungkin kita ada masa sedikit lagi. Saya nak bertanya tentang satu isu bukanlah isu, maksudnya satu perkara yang banyak juga dalam buku-buku ataupun kita tengok dalam filem-filem barat tentang kewujudan makhluk di selain daripada planet bumi, di luar sana yang ada UFO-nya, yang ada alien-nya. Apakah dari segi kajian astronomi ataupun dari segi pandangan Islam, apakah ada dalil ataupun menceritakan kewujudannya makhluk ataupun intelligent life form selain daripada di muka bumi ini? Allah Ta'ala alam. Saya tak teringat pula ayat Quran tu, tapi para ulama tidak menolak kemungkinan ada makhluk lain yang hidup sekali dengan serentak dengan kita. Bahkan okey, ini kalau kita berfikir logik akal manusia yang lemah, kita ni manusia lemah, kita terikat dengan masa dan tempat. Logik manusia ni, masa kita ada masa sebelum, masa sekarang dan masa akan datang. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, apabila Allah menceritakan perihal penciptaan Adam, malaikat dia tanya kan, malaikat tanya, adakah engkau ya Allah ingin menjadikan makhluk yang membuat kerosakan dan menumpahkan dimak, menumpahkan darah dan membuat kerosakan kat bumi. Jadi macam mana malaikat tahu? Seolah-olah malaikat mungkin pernah menguruskan kohort lain ataupun dash manusia lain di luar pengetahuan kita. Dalam kitab tafsir ada dibahaskan ni. Disebut dalam bab Adam qabla Adam. Adakah di sana ada Adam lain sebelum Nabi Adam kita ni? Betul. Itu possible. Dan kita ni makhluk Allah yang lemah. Kita pun berada dekat planet bumi. Planet bumi ni masya-Allah kecil je sebenarnya. Berbanding dengan galaksi Bima Sakti kita kecil, satu dot kecil saja. Berbanding galaksi lain, bumi Allah ni amat luar, kita kecil saja. Jadi tak percaya. Tapi dari sudut struktur kehidupan yang berbentuk macam kita ni, dalam Quran ada sebut waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air sesuatu yang hidup. Maksudnya sekarang ni yang ada NASA hantar perayau dekat Marikh tu, pada nak trace ada trace water atau tidak lah. Mungkin suggest kehidupan kat situ dan seumpamanya.
Yes, itu maksudnya ilmu tu pun sekadar kita untuk ambil tahu lah, bukan sekadar orang kata apa nak menjadikan satu pegangan ataupun ni. Puan Ana ada tanya lagi ni, dia kata boleh tanya. Apakah akhir zaman bintang makin kurang di dada langit? Sebabnya dia sambung, masa kecil selalu nampak bintang banyak. Apakah faktor utama kita semakin suka melihat bintang? Apakah bintang ada jangka hayat hidup? Soalan yang baik. Maka kita kena ingat bahawa bintang ni dia makhluk Allah. Bintang ni dia ada bintang yang baru dilahirkan dan ada bintang yang akan mati. Ni anak bintang ni. Anak bulan, anak bintang. Dia cuma bulan dia satu tu je lah. Kalau pasal bulan dekat je dengan bumi. Bintang tu contohnya dekat. Bintang tu dia contohnya bintang Anila, Mintaka dan Anita yang berada pada Buruj Orion Belt tu, itu puratanya daripada light, dia punya light year dia dihitung dengan light year, tahun cahaya 700 tahun ke atas. Mak kata yang kita nampak tu itu image 700 tahun dulu baru sampai sekarang. Nak gambarkan betapa kecil kita. Jadi in short, sebenarnya telah pun dibuat kajian bahawa bintang-bintang ni dia ada masa dia akan mati, dan ada masa dia akan bila berlaku nebula, letupan gas yang besar dia akan lahir bintang baru. Jadi in short, sebenarnya kalau bintang-bintang tu warnanya warna putih biru, itu bintang yang baru dilahirkan ataupun bintang yang berusia muda. Tapi kalau bintang tu dah tua, bintang tu dia biasanya warna orange macam tu lah. Warna orange. Dia dah tua dah. Lepas tu kenapa dulu Puan Mariana menyatakan dulu mudah nampak bintang, sekarang ni makin suka nampak bintang? Jawapan saya mudah saja. Mungkin bintang yang Puan Mariana tengok tadi tu dah mati. Tu kita tak tahu. Yang kedua, dulu lampu jalan tak banyak lagi. Gelap, gelap. Orang astronomi dia suka berada pada kegelapan. Dia suka nampak gelap. Malangnya terutama di kawasan bandar dekat KL, kat Selangor, kita berhadapan dengan masalah pencemaran cahaya. Bila berlakunya pencemaran cahaya, maka kata buat bangunan spotlight tak ada ke atas. Kemudian lampu yang tengah-tengah ni bukannya tak ada keperluan pun. Itu yang menyebabkan generasi akan datang ni akan rasa rugi apabila tak kenal bintang dan langit. Saya pergi ke Australia, saya pergi 6 jam drive daripada Sydney ke tengah lah, di satu kawasan di Coonabarabran. Itu adalah the capital untuk astronomi dekat di Australia. Dan di situ dia buat undang-undang lampu jalan kena gelap. Tak boleh pasang. Tak gelap. Boleh pandang langit bang. Ada langit contoh. Tak pandang pasal gelap kat bawah tu gelap. Jadi itu sepatutnya kita kena usahalah. Kalau Mak Saleh memang dia ambil serius isu ni. Dia menggalakkan astrotourism. Ni salah satu cabang astrotourism untuk kita ni boleh menceburkan diri dalam bidang astrofotografi. Dan juga dapat menghayati bintang-bintang yang ada. Exactly. Satu lagi, masing-masing ada smartphone kan? Masing-masing ada smartphone. Dengan smartphone kita ni, kita boleh install beberapa aplikasi. Contohnya, kalau yang pakai Android, saya cadang install Sky Safari. Percuma saja. Sky Safari. Boleh tolong type apa. Sky Safari. Sky Safari ni di Android dia percuma saja. Dengan adanya Sky Safari ni, yang sebelum ni kita tak tahu, kita nampak bintang dekat atas. Kita tak tahu apa nama bintang tu. Jadi Sky Safari bentuk macam ni. Kita tala saja ke atas. Ke atas, kita nampak bintang tu, dia akan bagi tahu tu bintang apa. Nama dia. Dia akan bagi tahu namanya apa, buruj apa. Ni aplikasi yang bagus lah supaya kita ni minat. Dan kita juga boleh buat projection. Esok nampak apa. Yang tiga bintang dari arah kiblat tu kat mana dia sekarang. Memang boleh cari kat mana. Kalau bintang tu mati dia beritahu tak? Kalau bintang mati dia akan tak ada lah dalam, dia akan berlaku nebula kan, akan berlaku. Nebula dia tak ada.
macam katakan bintang yang masih wujud tu, macam kata bintang Orion tu, maksudnya apakah bintang tu tak akan mati ke atau macam mana? Wallahualam. Semua yang kekal hanya Allah saja. Semua akan mati. Itu jawapan terbaik saya. Tapi kata macam kita yang masih hidup lagi ni, macam matahari kan, matahari ni dia ada apex dia. Apex ni dia ada highway dia. Solar apex yang mana bila dah sampai kat situ nanti dia akan mati, akan meletup. Cuma macam mana kita bahaskan hari kiamat itu di luar. Ialah luar daripada kita punya jangkauan. Ni Tuan Ahmad Sofi kata menarik tu Sky Safari. Thank you doktor. Percuma je. Boleh promo dekat ni pajak-pajak MRSM ya. Yang astronomi. Astronomi bukan astrologi ya. Kita silap pula. Okey, jadi alhamdulillah banyak juga perkongsian malam ini, ilmu-ilmu yang dapat dikongsi sebab perkongsian yang sebegini bukan kita boleh dapat di mana-mana. Boleh search tu dah boleh lah dari segi bahan-bahan tu di Google banyak, tapi dari segi penerangan, dari sudut pandangan Islam, dari sudut macam mana kita nak melihat, nak kaitkannya dengan kebesaran Allah SWT tu, memang kita perlu ada orang yang guide lah kan kita kan, orang yang dalam bidangnya. Subhanallah, terima kasih jawapan Ustaz. InsyaAllah perlu lahirkan ramai lagi pakar-pakar dalam bidang ilmu falak ni. InsyaAllah daripada Little Abqari ni akan lahir lebih ramai. Lebih hebat kena buat kelab falak syar'i ni untuk Little Abqari ni mana? InsyaAllah, insyaAllah. Dr. Irfan buatkan modelnya kan, bulan apa, bintang apa, menarik tu. Kalau astrologi lain kita buat yang Islam. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Ahmad Irfan. Sudah tak sedar pun kita dah lebih jam 10. Cuma kalau saya tengok dalam Twitter banyak juga memperbahaskan tentang hal-hal kejadian macam yang sentuh tentang kejadian manusia sebelum Adam tu kan. Dari satu sudut pandangan dari segi saintis, kemudian daripada segi pandangan Islam pun dia bila bincang lain-lain bidang kepakaran dia jadi konflik lah. Dia kena ada orang tengah yang mengkaji kedua-dua pihak tu untuk menyatukan supaya kita tak keliru. Ni Puan kata nak masukkan dalam modul Prakafah Tadika. InsyaAllah. Untuk makluman Ustaz Dr. Irfan, Little Abqari kita membuat modul Kafah Tadika kita sendiri. Sebab kita tengok kalau biasa Tadika, kalau sebelah pagi dia ada modul pendidikan Islam, kalau bawah KSPK tu dia hanya beberapa jam saja, 2 atau 3 jam saja dalam seminggu untuk subjek pendidikan Islam. Jadi kita wujudkan modul Prakafah, kita ada subjek asas tauhid, asas fiqah, sirah Nabi, akhlak dan doa. Jadi kita pecahkan supaya lebih besar dan supaya pelajar lebih mudah untuk memahami. Dalam arti kata kalau asas tauhid tu kita perkenalkan, kita bawa pergi keluar, kita kenalkan, kita kumpul-kumpul daun-daun pokok, ada daun yang bulat, ada daun yang hujung, ada daun yang panjang, jadi nampak. Kita kenalkan dia mereka, inilah kehebatan penciptanya. Jadi bukan sekadar rukun iman apa, rukun Islam ada berapa, yang tu itu terlalu umum. Kita nak memindahkan rasa supaya anak-anak ini juga kenal hebatnya Allah Ta'ala tu bagi kita oksigen secara percuma kan, tak pernah charge berapa sen pun kan. Jadi sebenarnya seawal usia tadika ni lah paling sesuai kita kenalkan. Jadi mungkin kalau ada, kita boleh bincang lain lah Puan, kita set lain lah. Kita kalau cerita lagi panjang ni, kalau nak cerita astronomi ni kan kena pula dah jadikan level tadika pula Okey, cuma saya kalau macam persoalan tentang UFO ni, kalau ada macam kanak-kanak atau anak-anak tanyakan pada saya cuma katakan yang Rasulullah SAW tu diutuskan sebagai rahmat seluruh alam. Dialah utusan Allah untuk manusia dan juga seluruh alam. Jadi kalau adalah intelligent life form di planet lain, maka Allah akan utuskan Nabi ataupun Rasul ke sana dulu. Dan Nabi Muhammad juga akan lebih tahu sebab dialah Nabi akhir zaman yang diutuskan untuk seluruh alam. Dan kita pun wallahualam kalau Nabi pernah Mi'raj ke sana ke kan, yang itu adalah bidang ilmu kita. Cuma kita berpegang kalau ada mestilah peranan Rasul tu dialah yang Allah akan berikan peranan kepada dia untuk menyampaikan dan mengajak kepada Islam. Jadi Tuan Sofi ada menambah lagi cadangan doktor untuk pelajar lepasan SPM tumbuh dalam bidang ini.
Dah Ya. kena buat sesi Zoom meeting lain pula ni dengan Tuan Sofi ni. Ni daripada Tapi kalau yang berminat belajar astronomi Islam, satu-satunya universiti yang menawarkan program khas adalah Universiti Malaya. Dia under Jabatan Syariah, tapi khusus astronomi Islam memang ada. Kalau di tempat lain ada juga, tapi dalam bentuk subjek elektif. Di UKM ada, di Uniza ada, dan beberapa universiti yang lain lah. Tapi yang betul-betul fokus dalam di UM saja. Menarik tu. Kalau Tuan Sofi ni di MRSM Kuala Kubu Baru, saya pernah buat show sembahan di sana. Memang sebelah malam dia memang marvelous. Sebab dia di kaki bukit di Kuala Kubu dan memang lampu-lampu kurang. Jadi bila pandang ke langit tu memang nampak jelas lah. Menarik tu kalau boleh mengajak pelajar-pelajar MRSM KKB tu untuk memilih jurusan astronomi, dan memang kita pun tak ramai pakar dalam bidang ini. Jadi terima kasih banyak Ustaz Dr. Ahmad Irfan. Perbincangan asal ni hilal Ramadan tu, nak cerita tentang Ramadan, tapi rupanya hilal tu yang kita banyak sembang pada malam ini dan banyak juga perkongsian dan juga topik-topik isu yang dapat kita selesaikan, antaranya isu bumi di rata, isu zodiak dan astrologi yang rasanya dapat memberi jawapan nak kata isu khusus astronomi Islam. Siapa yang berminat boleh menyambung pelajaran di Universiti Malaya. Untuk ni jurusan khusus program khusus. Betul. Okay, jadi kata-kata akhir daripada Ustaz Doktor kepada semua penonton di Little Aqari pada malam ini. Ada slide lagi nak tunjuk ke, nak kongsi ke? Baik, yang terakhirnya saya ucapkan terima kasih lah kepada Little Aqari, dan kita bersama-sama lah kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla membuka jiwa kita supaya kita ni sentiasa merenung kejadian alam ni lalu dikaitkan dengan kebesaran Allah, dan kita ni semakin merendah diri. Makin banyak kita belajar, makin kita rasa diri kita dikerdil, dan menyebabkan kita ni lebih terdorong untuk belajar sains seperti mana sekarang ni malangnya dijuarai oleh orang-orang di belah barat sana lah. Mudah-mudahan daripada Little Aqari ni ada produk-produk yang bakal menjadi saintis Muslim. Angkasawan, mana tahu kan? Betul-betul. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Cuma nak tanya pula, dah tutup tanya lagi. Macam biasa sebut astronomi silap astrologi lagi. Astronomi bintang-bintang ni macam dia lebih kepada sebelah malam. Jadi apakah sebelah siang tu tak ada apa-apa erti makna pun dalam sudut ilmu astronomi ni? Siang pun kita kena mencerap juga. Kalau tak macam mana nak tahu waktu Zuhur, waktu Asar. Tapi ada teknik dia lah. Ada teknik, kadang-kadang kita pertama sekali jangan tengok matahari dengan mata kasar. Boleh tengok, tapi dikhawatiri itu dah ada pandangan terakhir kita. Sebelum jadi buta. Kita tengoklah. Mereka kata dia ada alatnya. Biasa ada kat meja saya tapi tak ada. Okey. Yang keduanya bila siang ni kita mencerap waktu asar, dan juga nak setting untuk mencerap anak bulan waktu siang lah, waktu petang. Mencerap anak bulan tu kita mula lepas asar tu, tapi nak cerapnya lepas maghrib ke lah. Dan kita ada teleskop khas teleskop khas untuk matahari saja. Menarik tu lah. Saya ambil masa sikit sebab bila sebut tentang waktu solat tu, sebelum ni pernah berlaku di Majlis Agama Islam Selangor tu, dia mengadjust balik waktu solat dia. Satu negara. Sebab apa tu berlaku begitu? Itu membabitkan waktu subuh. Betul. Waktu subuh pasal apa? Pasal waktu subuh ni, waktu subuh dan waktu isyak dia waktu yang agak ijtihadi, dia terbuka. Pasal pada waktu itu matahari dia tak ada, dia dah tenggelam di bawah ufuk. Betul. Contohnya isyak, dalam kitab fiqh disebut isyak masuk apabila syafaq ahmar, syafaq merah dah tak ada. Tapi sekarang ni kita menghitung satu darjah pergerakan matahari tu mewakili berapa minit masa kan. Jadi itulah yang diperbahaskan. Maknanya kata matahari pada waktu pagi matahari semakin nak naik, nak terbit. Jadi masa nak terbit tu, bilakah dia detik pertama yang fajar mula kelihatan? Dikenali sebagai fajar ni, orang Arab dia panggil sebagai fajar. Kerana fajar tu cahaya pertama lepas gelap. Itu masuk takrif fajar. Cahaya pertama lepas kegelapan. Persoalannya berapa darjah di kat bawah. Jadi itu saja yang bila dengan ada big data analisis ni, dan dengan perubahan awan-awan dan kecerahan langit. Jadi kita review balik lah.
kita review balik. Sekarang ni jadi 18 darjah. Sebelum ni 20 darjah tapi sekarang jadi 18 darjah. Pasal tu satu darjah ni dia, satu darjah pergerakan matahari diukur dengan 4 minit masa. Jadi bila tukar 2 darjah tu 8 minit lah. 8 minit. Betul. Okay, itu pun ilmu juga tu. Cuma ni dia soalan terakhir lah. Okay. Jadi dah tutup ni. Ramadan kan kita buka puasa pula kan. Sebab dia dah matahari terbenam pula kan. Sebab yang saya suka terbaca dalam di akhbar yang berlaku di UAE, di Burj Dubai, menara tertinggi di dunia. Jadi katakan macam dia ada 500 tingkat contohnya. Jadi tingkat 250 ke bawah tu waktu berbuka dia tak sama dengan tingkat 250 ke atas. Jadi macam mana tu? Boleh cerita itu betul. Itu pun salah satu daripada bukti bumi ni sfera. Pasal macam kita naik kapal terbang lah. Kita naik kapal terbang waktu maghrib. Kadang-kadang sudah gelap lah bawah tu, tapi bila naik atas, bila kita naik atas, kita nampak pula matahari tu. Nampak balik matahari. Tak boleh sembahyang maghrib lah. Jadi kita bergantung pada lokasi kita dan lokasi kita lah. Jadi pokok pangkalnya dia bukan sekat latitude dan longitude saja yang memainkan peranan masa solat dan masa semuanya. Altitude, ketinggian pun memainkan peranan sikit. Apa satu di contohnya di Pahang kita ada zon khas Highland. Pasal Pahang ni banyak Highland. Cameron Highland, Genting Highland, Bukit Fraser. Dia ada zon waktu khas je pasal dia tanah tinggi. Dia tak sama dengan daerah tu. Dia tak sama dengan yang tanah rendah lain. Sikit ada formula dia. Beza sedikit sebab dia kena satu sisi khas. Dia nampak matahari terbit awal dan dia nampak matahari terbenam lewat. More or less lebih kurang macam tu lah. Rugilah duduk situ buat buka puasa lambat dia. Sama juga yang saya pelajar Lita Akbari pernah sebelum ni dapat bersama-sama dengan Syekh Dr. Muzaffar dalam satu sesi di sebuah universiti di Cyberjaya waktu tu, dan dia berkongsikan gambar-gambar videonya ketika di angkasa dan dia juga memberitahulah sebab ada orang bertanya Datuk sembahyang ikut waktu mana? Jadi dia pun menjawablah, dia kata dia ikut waktu solat daripada negeri mana dia berlepas. Jadi dia ikut waktu itu. Kalau tak memang tak nampak matahari terbit terbenam sama je gelap kan. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi, ambil masa sedikit di ujung-ujung, waktu ujung-ujung pula dapat banyak ilham nak tanya soalan, sebab jarang-jarang jumpa dan memang pun dah lama tak berjumpa, sejak tahun 90-an lagi. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz Dr. Ahmad Irfan atas perkongsian. Memang saya menunggu masa untuk menemukan hal dan juga menanyakan soalan-soalan yang di luar kotak. Jadi insyaAllah sekiranya ada kelapangan kita akan bersua lagi, dan sama-sama kita saya pun aminkan juga doa mudah-mudahan ada pelajar-pelajar Lita Akbari yang dilahirkan menjadi pakar astronomi berserta nanti. InsyaAllah modul astronomi prasekolah tu kita cuba usahakan. Okey, terima kasih banyak doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kepada semua penonton masih boleh lagi berkongsi live FB ini kerana perbincangan malam ini sangat menarik. Topiknya juga bukan di luar kotak, di luar bumi. Sampai ke bulan saja topik dia. Boleh share juga recorded live ini kepada rakan-rakan kenalan dan insyaAllah banyak manfaat yang dapat kita kongsi. Jadi terima kasih lagi. Terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Irfan. InsyaAllah kita bertemu lagi dan juga selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.